panggil drama TV ke bukanlah drama seperti telefilm konsep yang ditulis oleh Nurian Jarno. Kita tahu dia adalah salah seorang pemilik teater koma di Indonesia yang sangat terkenal di sana dan juga terbangsa. Dan kemudian saya cuba berusaha pindah dia ke latar di masa ini, yang mana Nurian Jarno menulisnya pada tahun 1973 tentang keluarga Kristian di salah sebuah setinggan di Cengkareng, Bandung. Saya cuba mengadaptasikannya kepada Malaysia pada sekitar 80-an, kerana ada beberapa item ataupun elemen yang dalam sebuah hari seperti kita tahu tadi, minuman keras yang saya percaya pada waktu itu dia bukanlah sesuatu yang nampak asing bagi masyarakat. Tak ada tahu dalam media kan, but it's something yang norm for people. Even sekarang kalau kita pergi ke perkampungan nelayan, budaya minuman keras ini masih dilakukan oleh masyarakat Melayu. So, dan apa yang saya cuba untuk tunjukkan di sini adalah ada persamaan. Mana-mana minum sedikit itu boleh dibawa ke mana-mana Indonesia atau Malaysia, dan ini saya cuba latari dengan kemelesetan ekonomi yang melanda negara 83 kata salah saya, dan itu mengakibatkan keluarga ini daripada keluarga yang middle class menjadi keluarga yang dan kesan pada ekonomi itu actually dia bukanlah kesan ekonomi itu, kesan harga barang jadi naik ya, kalau turun kan, tapi dia kesan dia lebih kepada bahkan pada institusi keluarga dan generasi seterusnya, dan ekonomi yang miskin, tetapi beliau bukan tidak menunjukkan yang dia orang berana kan, tipikal kan, tipikal miskin, tapi dia orang dah miskin, dan pada satu tahap tu dia orang dah menerima kemiskinan itu adalah mereka, dan let's stop whining about miskin and let's do something. And they try to be happy. They try to, even though with all the obstacles kan, tak ada duit, dia kena lupakan tanggungjawab dia sebagai isteri untuk buat kerja lebih sehingga dia penat dan tak dapat nak melayan Zam, dan Zam oleh kerana isterinya tak dapat melayan dia, dia terpengaruh ataupun tergoda secara paksa atau rela untuk bekerja dengan tokey warung minum, dan untuk mengekalkan pekerjaannya itu dia kena serve tokey warung itu secara batin juga, dan pada masa yang sama itulah salah satu pelampiasan dia, kerana Ida tak mampu melayani dia, dan bila Ida tahu yang dia ada hubungan, so Ida dah jadi macam cakap kebang tekak kalau Azam make advances kan, so dia still want to be together, you know, despite all this. Kalau benda ni berlaku pada keluarga masyarakat pada hari ini, saya rasa dah agak bergairah kan, but they still want to keep it as a family, you know. Dan Erna tahu semua, dan Erna cuba untuk tidak menyalahkan mana-mana pihak, cuba untuk always make everyone smile in the house. But kita tengok tadi yang dia bila Adi dengan tak fahamnya dia pergi belajar waktu itu, dia pergi belajar ke keluarga ini masih lagi belum sampai ke tahap ini, yang dia baru balik dan dia orang pindah ke sini 3 minggu, dia balik, dia melihat kenyataan dan dia tak boleh terima kenyataan itu. Kita nak tengok Nurian Jarno menggambarkan ini dengan kalau kita tengok Marlowe punya hipotesis tentang manusia punya keperluan dan keinginan. So dia melangkau itu, dia melukis, padahal apa perlunya seni budaya kalau perut tak terisi, tapi dia melukis juga pemberontakan idea dia. But dia dihantuk oleh kenyataan oleh pernyataan Erna tentang apa, kau juga tak percaya kita miskin kan, ini kenyataan, dan dia terpaksa menerima bahawa okey sekarang lah macam ni, so let's do something. Dan dia keluar dengan plan di arah, dan dia juga despite dia punya kenakalan dia, kedegilan dia ada fikir pasal keluarga lukis kan. So
rasa itu sweetnya. Dia orang kalau mencicir pasal dia orang miskin, pada dia orang mencicir macam mana untuk hidupi kemiskinan dia. Ya, jadi banyak cakap. Sorry. Tapi ada siapa nak tambah apa yang menarik banyak dituntut? Saya menyampuk untuk mencari perkataan yang sesuai. Tapi itulah seperti yang digambarkan, sebab sebagai saya untuk membawakan watak Erna ni sebagai kakak kepada adik yang rebellious, dan juga ada sifat-sifat seni dia tu yang kononnya nak berlagak pandai, tapi ini realitinya kita tak ada apa-apa, duit yang aku bekerja terpaksa berhenti sekolah, dan dengan si tong arak tu bagi sekali, itu yang menyekolahkan kau. Tapi apa lagi yang kita boleh buat, sebab dia lah salah satu harapan dalam keluarga ni, dia yang dapat pergi belajar dekat universiti. So harapan saya tinggi kepada dia. Tapi bila dia tak faham dengan keadaan ni, yang saya pun sebenarnya dah merelakan lah, sebab saya of course akan lebih kepada side ibu kan, sebab kita wanita, kita faham, ibu sepatutnya melayan ayah, tapi dengan kesempitan wang, ibu terpaksa buat kerja lain, jadi dia terpaksa menepikan benda tu. Okey, kita faham, asalkan tidak bercerai-berai. Itulah harapan Erna. Ada apa lagi soalan? Ayah mampu aja kerja. Pernah cari halayak yang minat. Okey, maksudnya macam mana nak cari halayak yang minat teater macam ni? Okey, sila jawab. Okey, sebenarnya kita bawa satu kerinduan zaman 70-an, 80-an dan juga awal 90-an, yang mana teater realism waktu itu famous, popular. Dan kali ini kita kurang teater realism yang dipentaskan. Semua telah banyak yang lebih gemar nonton cerita-cerita yang musikal. Kali ini kita cuba bawa satu kerinduan teater realism, yang mana teater realism ni diangkat seakan-akan benar dunia di luar letak di atas pentas ni. Itulah kemungkinan sebab Revolution Stage ada target, sebab kita ada follower yang remaja, dan juga ada golongan hipster yang datang menonton Revolution Stage punya teater. Dan kali ini Revolution Stage ingin mendekatkan kembali golongan-golongan matang atau golongan yang lama teater dulu, untuk sama-sama datang balik tengok teater. Itu. Okey, ada lagi apa soalan? Jangan terlalu ya. Okey, bapak yang mana tu Bapak yang Mesir-Mesir lah. Oh, yang Mesir-Mesir Okey, itu tak detail lah, boleh jawab Ada bapak yang lebih mesra dalam ni, di filem kita. Jauh lebih mesra, jauh lebih terbuka, dan di luar panggung, di pasaraya, di belakang kita asyik Titi Wangsa. Tapi ada tersembunyi tu. Ha? Kita buka. Kita tunjulkan kepada publik kan, macam surat khabar lah kan, ada berita yang patutnya tapi kita jual kerana dia orang nak tahu. Maksud saya di sini bukanlah untuk menyanyikan apa-apa, tetapi dia genre-nya adalah realism, dan mungkin pemilihan kemesraan itu saya tidak melihatnya sebagai, dia ada perbezaan antara kasih sayang dan juga pornografi. Nafsu dan sayang, saya cuba menjaga sebaik mungkin pelakon lelaki saya dengan tidak betul-betul memabukkan dia, supaya dia tidak melakukan benda yang kita nampak dia bernafsu,
saya tak rasa tangan dia pergi ke arah-arah tempat yang boleh membangkitkan nafsu. Saya rasa orang dapat bayangkan, dan bagi saya teater itu sebenarnya bukan di sini tetapi pada imajinasi penonton. So, bergantung kepada penonton punya pendedahan terhadap benda-benda yang mesra ni, mungkin imajinasi dia akan nampak apa yang tak ada kat atas pentas, kan? Kita just mengacu ke situ, dan dia saya percaya penonton yang remaja zaman sekarang ini lebih matang tentang perkara ini ataupun hipster, dan mereka dapat melihat ini tidak merangsang perasaan yang tak patut, tetapi melihat konflik yang berlaku sebenarnya dari perbuatan apa yang diorang lakukan. So, saya harap menjawab persoalan. Terima kasih. Sila tambah sikit. Tadi saya sebagai penonton juga, kalau saya tengok tadi, saya ada satu rasa untuk tengok bahagian part-part tu lah. Tahu waktu bila Kirin peluk si Surya ni, saya merasakan bila saya kahwin nanti, saya akan nasihat isteri saya supaya jangan buat macam tu kat saya. Itulah pada saya nampak. Mungkin maksud saya adalah setiap apa yang kita tampilkan di TV ke, di filem ke, atau di mana-mana di teater, adegan-adegan yang orang boleh kata dia adegan yang tidak baik, adegan-adegan yang melanggar tata nilai-nilai keislaman untuk ditampilkan, itu adalah demi menyatakan kepada mereka ini tidak baik untuk dilakukan. Kita tampilkan tidak baik itu untuk menyatakan tidak baik ini, supaya mereka dapat ini tidak baik. Kalau kita tunjukkan semuanya keindahan yang baik-baik belaka, jadi maksudnya orang takkan tahu itu jahat. Aku cakap apa ni? Okey, soalan lain? Tak ada apa-apa soalan? Okay, sila. Sejauh mana penjualan tiket setakat ni? Penjualan tiket. Okey, jual tiket setakat ni alhamdulillah ada, cuma untuk press preview ni kita baru buka hari Rabu semalam. Baru kita war-warkan yang kita akan buka pada orang ramai, sebab ada perbincangan dalaman yang sepatutnya why not kita buka je untuk orang ramai, dan rasa itu menyebabkan orang lambat untuk dapatkan tiket lah, untuk datang, untuk plan untuk datang ke malam ni. Tapi untuk hari esok, hari Jumaat sampai ke hari Ahad, dan sudah ada banyak kerusi yang dah dipangkah dan di-booking, dan booking yang berbayar. Sambutan sangat menggalakkan, cuma ada harga yang agak mahal itu, iaitu 50 dan 80 itu. Ada sambutannya, tapi mereka merebut seat yang RM30 punya. Kerana itu mungkin itu kemampuan teater di Malaysia, di teater alternatif di Malaysia. Ini salah satu juga salah satu percubaan Revolution Stage untuk melihat di mana rate teater Malaysia, alternatif teater Malaysia, teater kecil, rate mana harga tiket yang penonton akan membeli untuk bayar. Ini salah satu orang kata eksperimen kita untuk tahu nilai teater alternatif tu. Okay, setakat ni RM30 tu dapat sambutan baik lah, dan juga complimentary tiket.